faham kalau nak cakap pasal life jatuh bangun ni tak payah cakap kau. Orang lain pun semua adanya. Sama juga macam aku. Cuma kalau nak kata terus terang dia, tak semesti dengan apa yang kita ada. Macam aku mungkin ada yang sama yang aku rasa macam kenapa mesti aku nak kena macam ni. Sedangkan aku sekian kot kan. Aku anak saya sekian kot kan. Kalau nak ikutkan lah sebab aku memang tak pernah susah pun. Aku tak pernah pun rasa hidup aku ni susah. Before ni lah. Right? So aku pun faham kau pun tengah down. Tak semestinya ya daripada segi bisnes or anything lah jatuh bangunnya kehidupan lah kan. So point aku kat sini actually aku just nak kau share, kau luahkan apa yang kau rasa. Okay, at least tak banyak sikit. Aku sebagai seorang kawan, apa yang aku boleh bantu, aku just bantu yang mana aku mampu. Aku tak kata aku dengan kehadirannya kita ni kan, dengan apa kita ni duk macam ni, aku tak menjaminkan benda tu boleh nak menyelesaikan segala-galanya untuk kau. But tak banyak sikit, at least aku cuba. Itu je lah. So aku nak kau share yang betul-betul kau share berkenaan dengan jatuhnya bangun kau and family kau. Yalah, Pak Lokman kot kan. So mungkin kau cerita lah. Kau macam thank you Mak An sebab sanggup nak tolong aku tengah susah ke apa. Dia kalau nak thank you dengan yang atas lah. Tapi terus aku bukannya nak bagi yang down, tapi time PKP ni memang keadaan memang sedikit tengah susah kan. Betul. Betul lah, bukannya semua senang kan. Kita sendiri tahu benda tu, dengan tak boleh berniaganya, dengan banyak kes bunuh dirinya, depression, tak boleh keluar rumah. Aku pun kalau boleh keluar rumah, aku keluar depannya. Keluar lagi depan, bawa-bawa dalam garden, itu masuk dalam balik. Kita tak boleh nak keluar macam dulu balik. Dah 2 tahun dah duduk kat rumah terperap. So memang kerja tak ada, apa tak ada. Kita start PKP bulan 6 tahun lepas kan. Bulan 3 tahun lepas. Bulan 3 tahun lepas. Bulan 6 aku punya tadi kahwin. Nampak? Allah, hati banyak. Aku duk ingat bulan 6 tu je kan. Bukan, bulan 3. Time tu lah kan. Yes. COVID start masuk kan? Januari. Februari kita goyang, 3 kita lockdown. And then start dari lockdown tu memang orang panggil apa, kita daripada start lockdown sampai sekarang nak cerita pasal kerja tak ada tu memang tengah tak ada kerja lah. Sama lah aku. Sebab tu kita berjaya buat podcast ni. Kalau kita kerja kita tak buat. Jangan terlampau terus terang kan tu. Okay, nak cerita pasal aku sendiri dalam keadaan aku apa yang down daripada apa segi kewangan. Of course. Ekonomi tak sekarang ni kebanyakannya efek kerana PKP. Tapi kita bukan nak cerita. Benda tak payah cakap pun memang dah betul lah pun. Tapi sampai bila baik nak kena macam ni? Ya, itu betul. Kita pun sedar. Aku tak nak jadi gelojoh. Aku tak nak jadi gelojoh. Aku tak boleh jadi gelojoh. Aku tak boleh jadi gelojoh. Pasal aku nak kena explain kat hang, aku dalam keadaan obesity. Kalau hang baca dalam ni pun dia, jangkitan COVID ni memang senang attack. Kalau aku senang cerita, kalau COVID kena aku boleh sama lah, aku asma kot. Yes, asma. Sebab tu aku takut paranoid gila dulu. So paranoid pasal COVID ni ada satu benda yang membuatkan aku tak boleh nak keluar rumah. Tapi ada site yang kita baca dalam media yang mengatakan COVID ni, ya ke COVID ni betul COVID. Aku tak mau tahu benda tu semua. Betul tak betul tu biar tak. Betul tak betul, aku kalau boleh sebab kalau boleh aku tak tepi Zat. Tapi aku percaya kalau boleh aku tak nak menyusahkan. Aku tak nak menyusahkan orang. Ya betul. Kerana aku susah kan. Aku tengah susah. Aku tak nak susahkan orang lain. Faham tak? Cukup kita je susah, jangan yang lain je susah. Itu yang first. Kita susah untuk orang tak apa. Itu yang first dalam kepala otak aku. Aku cakap aku tengah susah macam kita punya family ke apa kan. Bapak aku kat Kelantan dia tengah risau. Tengah risau pasal kesihatan aku, pasal COVID, pasal aku bergaul, aku keluar gimana. Aku nak kena jaga semua. Aku nak kena jaga benda tu. Aku pun kalau boleh minta simpang lah kena COVID kan. Memang tak nak kena lah kan. Kita semua macam tu kan. Tapi aku cuba melakukan SOP daripada kerajaan. Aku cuba 100%. Aku pun manusia. Solat pun belum tentu lagi. Tapi kita punya usaha tu yang penting. Kalau boleh kita mengelak 1 meter misalkan. Pakai mask, pergi vaksin. Semua tu atas ikhtiar. Kalau boleh tak nak kena dan kalau boleh tak nak sebarkan.
Okay, so bila nak cerita jatuh bangun ni, inilah keadaan yang sedang menjatuh lah. Kalau kita tengok chart dalam saham pun, sekarang tengah menjatuh lah. Betul. Sekarang tengah menjatuh lah. Actually, tak semestinya dengan satu benda tu, dia hanya melibatkan sebab diri kita tau. Actually, dia efek ni sebenarnya, sekarang bagi aku bukan efek, dia dah bagi kau dia bagi kau impak yang besar gila tau. Betul. Bukan nak kata diri kau sendiri, bukan nak kata dia untuk negara pun boleh cakap. Bagi aku malah mungkin dunia kot. Ya, betul. Am I right? Betul. Correct me if I'm wrong. I agree with you. Uish. Teruskan. Jadi habis shoot ni hanjak apa? Boleh? Habis aku nak belajar tengok cerita duplicate. Cerita Nustan, Shah Rukh Khan bakal. Dah. Cakap aku nak dengar. Dia pasal shock cerita ni. Teruskan. Shock. Aku cuba kalau hang tak shock hang potong. Okey, aku kalau tak shock aku halau je. Halau. Aku jenis macam tu. Kalau kata rancangan teruskan. So borak mamak kita borak. Borak je. Kita kalau boleh kalau aku datang ni hang sediakan teh tarik sedap kan ni mak. Teh tarik aku model tak ramah. Ayo kosong dah lah. Minta idak kamu pun. Okey. Kita sambung. Tapi macam aku teh tarik rendah roti kosong rendah. Tepung. Okey. Terus kan. Soalan kita ni kat mana jatuh bangun kita kan. Jatuh bangun kita. Sekarang ni memang kebanyakan orang memang efek satu dunia macam mak cakap. Satu efek. Dunia efek dalam keadaan PKP, dunia jatuh, saham tengah jatuh. Tapi tidak bermaksud semangat aku jatuh. Ya betul. Tidak bermaksud aku tak mau hidup. Betul. That's why aku selalu cakap kat korang. Ada benda yang kita boleh, still lagi kita boleh nak buat. Okay. Tak semesti dengan satu benda tu tak boleh nak menyelesaikan satu masalah, semua masalah yang ada tau. Semua masalah ni boleh diselesaikan kalau kita tahu cara nak merungkaikan benda tu. Ambil satu point. Kau cuba fikir COVID, punca, everything. Ya, betul. Alright? Betul. Okay, cuba cari dia punya antidote dia. Antidote ni banyak. Okay. Satu benda yang boleh nak buat satu solution untuk semua. Jadi macam dulu balik. Itu yang apa yang kerajaan tengah buat sekarang, imunisasi, vaksin. Tapi kita pun tahu kita punya adakah keuangan tak penting? Makan, minum? Memang sangat penting. Memang sangat penting. Aku pun yalah, malu untuk mengaku yang bukanlah malu, tapi aku harus mengaku dan PKP ni aku pun menerima bantuan. Aku dah 1.5 tahun mak aku tak kerja. Aku tak payah malu, apa dia tak payah malu cakap. Aku pun 1 tahun setengah. Sekarang dah bulan 9. Daripada bulan 3 tahun lepas sampai bulan 9 tahun ni aku tak kerja. Aku memang duduk rumah. Aku nak melanggar, aku nak ikut aku punya hal, aku nak ikut aku punya hati, aku nak langgar. Aku nak keluar pergi kerja kan. Aku nak pergi cari kan. Boleh. Tapi what happen if aku buat semua tu aku kena COVID? Aku menyusahkan tak? Ya betul. Okay, aku nak pergi hospital, aku nak kena bapa aku punya risau, mak aku punya risau. Itu betul. Okay, daripada segi kesihatan tu, itu aku faham. Tapi kau tak nak cuba memperjuangkan, okay, itu daripada segi kesihatan. So, kau rasa kau tak bertanggungjawab untuk nak menyelesaikan everything. Untuk abang kau yang memerlukan apa benda. I know what tanggungjawab yang kau pikul. So, benda-benda tu, kau tak rasa penting? Of course penting. So, kena ada ke tidak solusi untuk nak cari kewangan? Okay, for now, kalau kau nak tanya aku sekarang untuk soal cari duit untuk family, adalah itu tanggungjawab sebagai seorang anak yang tak pernah putus daripada dulu. Cuma kau tanya aku sekarang, kalau aku melanggar perintah, kalau aku keluar aku dah melanggar perintah kerajaan. Keluar aku dah melanggar perintah bapak aku. Betul. Keluar ketiga, mungkin aku nak cakap perintah mak aku dulu. Betul. Lepas tu kalau ketiga aku keluar, aku akan melanggar perintah bapak aku pula. Betul. Pasal 3 badan besar yang ada dekat diri aku sekarang suruh aku duduk rumah. So sekarang ni aku nak bagi tahu, sorry. Sebab tu aku cakap dekat korang, boleh kalau betul nak buat, boleh buat. Sebab tu lagu ni apa yang aku dah buat sekarang ni sindiket ni. Okey. Sindiket ni apa? Aku akan jelaskan apakah itu sindiket. Okey. Aku belum habis lagi dengan kau. Saja tanya. Sindiket betul, aku belum habis lagi dengan kau. So sekarang ni apa yang aku nak,
kesihatan Ah. So kau dah cakap pasal kewangan betul. So sekarang ni aku nak tahu apa yang menyebabkan kau rasa macam down gila. Down gila memang tak boleh keluar mak. Pasal tak boleh keluar. Daripada tadi kau asyik ulang tak boleh keluar mak, 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 tak boleh keluar mak. Tapi aku tak bosan dengar benda tu. Jujur cakap yang jujur. Aku duduk rumah tak bosan. Bosan. So adakah takkan kau tak ada kawan-kawan kau dah tak ada? Takkan kat sini kau tak langsung tak ada kawan, takkan kau seorang kawan kau sial. Tak, dia macam ni. Okey. Dia macam ni. Kalau bapa dengan mak aku menelefon aku dalam keadaan tolong, rumah tolong, tak ada duit dah ni, rumah tolong tak ada makan. Kau ingat aku nak buat bodoh ke? Aku mana boleh buat bodoh? Betul. Aku kenalah buat something, betul? Betul. Tapi kalau dia telefon aku suruh aku duduk rumah, maksud dia apa? Tapi aku nak aku keluar langgar perintah depa untuk bagi yang depa tak mau kan? Macam mana? Kenapa tak nak bagi solution? Kenapa tak nak terangkan? Kenapa tak nak ambil ayah, saya nak keluar ni sebab saya nak perlu macam ni yang harus diuruskan. Mak, kau sendiri tak ada duit dalam bank nak makan Ya, betul. Kau jangan nak kencing tu. Ya, betul ya. Betul. Tapi so kau nak minta kat abang lagi? Kau nak menyusahkan abang kau pula? Macam mana? Kau tahu abang kau keadaan macam ni kan? Yalah. Macam mana kau nak cari solution tu? Aku minta lah bantuan kerajaan. Aku pun cakap dengan hang tadi. Aku cari bantuan kerajaan. Aku cari untuk makan. Aku boleh buat apa saja aku nak. Mak. Tapi problem dia, mak bapak aku akan langgar aku cakap tadi 3 perintah besar ni. Dia bagi aku rasa aku keluar, kalau keluar dah kena saman dengan polis. Bagi aku benda satu aku nak bagi tahu kau sebab tu pentingnya benda-benda yang aku tak kata benda aku cakap tu penting, tak. Aku tak kata aku nak menentang kerajaan, tidak. Aku tak kata aku nak fight untuk benda ni, tak. Cuma aku aku nak kena fight untuk aku nak kena capaikan apa yang aku nak. Aku nak cakap kau. Ini beza. Bini aku nak bersalin. Kau tahu aku dah kahwin kan? Ini aku tak kahwin lagi mak. Hang jangan samakan hang dengan aku. Kita sekarang dua orang berbeza. Mama faham, Mar. Kita bagi mama. Mampu mama sampai. Okey, kau cakap mama cakap sebab tu pentingnya apa? Satu benda yang kita dah pernah tinggalkan lah. Pentingnya satu benda yang kita dah pernah tinggalkan. Okay. Apa kaitannya sindiket kan? Bagi aku ni sindiket lah. Aku tak ajar untuk nak buat jahat. Okey. Cuma aku nak sedikit huraikan. Okey. Apa yang aku nak huraikan? Okey, senang kata kamu cakap kan tak kena tangkap lah. Blip. Okay. Dia kita boleh tak hang cakap lah nanti kamera edit lah. Tak macam ni lah. Tu tangan cakap dia sebenarnya. Okey, apa yang hang faham lah pasal sindiket? Aku yang faham, yang aku tahu produk sindiket ni adalah YouTube channel hang. Lepas tu apa orang panggil aku sebenarnya tak berapa nak tahu sangat sindiket hang punya, cuma aku tahu YouTube hang nama Sindiket Studio. Dengan ni kan. Lepas tu buat bukan aku lah, kita lah. Kata kita lah. Okay. Teruskan. And then you guys punya jual merchandise, ada baju, ada topi. So itu yang aku faham pasal Sindiket lah setakat ni. Ialah satu YouTube channel yang aku tak nak cakap newbie, bukan dah berapa newbie. Aku still newbie. Kami still newbie. Kita still newbie bagi aku. Sebab apa ilmu tu sampai habis pun orang kata apa macam mana ilmu, alah yang hang selalu sebut aku. Ilmu tu takkan habis dituntut. Ilmu takkan habis walaupun dia belajar. Kan? Kalau kita nak menuntut pasal ilmu, nak cakap kita kena belajar ilmu sampai mati. Betul. Lebih kurang macam tu dah dia punya falsafah dia kan. Bukan nak kata falsafah. Betul ke apa? Betul lah. Okey. Nabi memang suruh kita mencari ilmu sehingga thank you sampai kita mati. Alright. So actually dekat situ sebenarnya kau dah sebut tahu sendiri. Okey. Dan solusi-solusi yang ada. Dan kau sendiri dah nampak kat situ. Sebab ilmu pun kau dah, kalau dari segi pandangan ilmu pun kau dah boleh nampak yang dekat sini apa Nabi tu sendiri cakap macam tu. So kat sini Nabi dah ajar dah kan. Ya. Okay.
Kalau kamu nak macam ni, kamu kena buat macam ni. Kamu nak buat macam ni, kamu kena buat macam ni. Kamu nak macam ni, kena buat macam ni. Simple bro, simple. Betul. Aku nak cakap satu je. Kalau kita betul-betul tengok balik, okey, ni. Tak pun 8 tahun, kenapa kita tak pernah susah? Aku mengaji tak habis, marhang staff yang mesti ingat. Kenapa kita tak pernah susah? Aku tak akan cakap, tahun punya style. 8 tahun, bye. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Nabi, pada awalnya, Nabi Yusuf ke, apa ke punya cerita, aku tak pernah ingat. Okey, cuma dia ada suruh buat tanaman sayur, tanaman apa, buat bela binatang, buat tu, buat ni. Sampai kita ni boleh supply makan ni dekat orang luar. Betul. Betul tak? Betul. Kalau kita amalkan benda dulu, kita susah sekarang. So, inilah yang aku nak. Itulah dia sedikit. Sebab sedikit ni dia meluas. Alright? Okay. Sedikit tak semestinya kejahatan. Oh, kau pandang, oh ni sedikit jahat. Bukan. Jangan pandang satu benda, okey, hanya sisi apa yang kita nampak. Cuba cari apa yang tersirat daripada yang tersurat. Okey, sedikit ni, benda yang aku nak buat, orang kata apa, adalah komuniti. Okay. Sedikit ni komuniti. Kartel tu bukan dadah, kartel tu komuniti bro. Come on, kartel tu lagi brothers, blood brothers, komuniti ni. Itu maksud asal dia dalam kamus. Kalau aku salah, tolong betulkan. Okey, baik.